Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita akan meneruskan bacaan Al-Quran kita pada surah Al-Ma'idah, juzuk yang ke-6, muka surat 114, ayat 37 insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما
ربك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا
تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apa khabar Puan Anna Fazana, Puan Salinah Subhani,
Apa khabar Puan Zaitun, Puan Baharia Ladamma? Mudah-mudahan dalam keadaan afiah semuanya. Ya, sama ada Ustazah sebutkan nama ataupun tidak. Ya, doa Ustazah agar semuanya. Ya, Puan Rodia Osman, Puan Salihah Abdul Aziz, semua dalam keadaan afiah insya-Allah, dalam keampunan dan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Mari sama-sama sahabat-sahabat sekalian kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Teh, Ummu Khairullah, Puan Nur Azimah ya. Jemput tag dan share dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat kita. Ya, mudah-mudahan kita semua ya dapat beristiqamah memulakan awal pagi kita ya dengan jalan-jalan keberkahan seperti berada dalam majlis ilmu. Ya, kalaupun tidak waktu pagi, insya-Allah mudah-mudahan dalam sehari kita dapat memberikan ya peringatan kepada diri kita masing-masing. Sahabat-sahabat sekalian, dalam doa-doa ya, bahkan itu adalah doa daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ustazah bacakan sikit je potongan dia. Nanti insya-Allah Ustazah akan kongsikan ya dalam grup kita ini. Iaitu doa yang menyebut wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya, doa yang bermaksud ya Allah matti'na bi asma'ina. Ya, kamu memperindahkanlah, ya bagilah kami menikmati daripada pendengaran-pendengaran kami, menikmati nikmat daripada penglihatan-penglihatan kami, daripada keupayaan-keupayaan kami. Dulu Ustazah pun tak faham sangat sahabat-sahabat apa benda yang maksud doa ni. Ya. Tapi apa yang boleh kita fahami, muslimin muslimat sekalian, kita memohon kepada Allah sebenarnya supaya Allah menjadikan panca indera kita ini penuh dengan kenikmatan dan keindahan. Apa dia panca indera kita? Kita ada mata yang boleh melihat. Kita ada telinga yang boleh mendengar. Kita ada keupayaan-keupayaan, tenaga, ilmu, ya kekuatan-kekuatan, boleh merasa, boleh memikir, boleh berfikir. Ya, ini adalah nikmat-nikmat, kekuatan-kekuatan ataupun panca indera yang Allah berikan kepada kita dan kita nak menikmati hasil daripada panca indera tersebut. Jadi maksud dia apa sahabat-sahabat sekalian? Masya Allah, subhanallah, kita ada penglihatan. Melalui penglihatan ni tuan-puan sekalian, boleh masuk kepada kita nikmat-nikmat yang sangat indah daripada Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh tuan-puan sekalian, nikmat pendengaran. Ya, masuknya daripada pendengaran kita nikmat. Nikmat apa dia? Nikmat mendengar majlis ilmu. Nikmat mendapatkan peringatan-peringatan dan nasihat-nasihat. Masya Allah, subhanallah. Ya, tidak dapat untuk kita bandingkan dengan harta dunia, dengan jawatan, dengan nikmat-nikmat dunia. Tentang nikmat ketika mana Allah mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ya, dapat mendengar peringatan, dapat berada dalam majlis ilmu, dapat mendengar nasihat dan teguran. Ya, Masya Allah, subhanallah, ini nikmat yang datang masuk melalui panca indera yang namanya pendengaran. Belum lagi penglihatan sahabat-sahabat sekalian. Melihat tafakkur fi khalqis samawati wal ard. Ya, melihat orang yang lebih
lebih susah daripada kita, mendatangkan keinsafan. Ya, melihat orang yang sakit lebih daripada kita yang sehat, mendatangkan keinsafan. Semua itu bila datang kepada hati kita dalam bentuk zikrullah, membawa kita untuk mengingati Allah, sedar hakikat kita bahawa kita adalah hamba Allah, itu adalah sebuah kenikmatan yang tidak ada tandingannya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat berpagi-pagian, bukan saja segar dalam bentuk exercise fizikal sahabat-sahabat, tapi kita menghidupkan panca indera kita, pandangan mata kita, pendengaran kita, akal fikiran kita, semuanya nak masuk ke mana? Nak menuju kepada hati yang boleh merasa. Ya, hati yang menjadi tempat iman kita di situ, takwa kita di situ. Pagi-pagi hari lagi kita bagi makanannya, kita hidupkan panca indera kita. Masya Allah, ini adalah pagi yang penuh dengan keberkahan dalam hidup kita, insya Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, mari sama-sama kita merujuk kepada surah Fatir. Sebelum tu saya nak ajak berdoa dulu ya. Okey. Kita nak ambil kesempatan Zulhijjah ni nak banyakkan amal soleh, termasuklah doa dan tasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pada pagi ni sahabat-sahabat sekalian, kita nak berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berubah hidup kita. Ya, mudah-mudahan jadi lebih baik kita ni, lebih bersih hati kita insya-Allah, ya, dengan izin Allah, daripada wasilah ya barakah yang ada pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin khairil bariyah salatan turdika wa turdihu wa tarda biha anna wa sallillahumma alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran tayyiban mubarakan fihi jazilan jamilan daiman bidawami mulkillah. اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وعلى حملة عرشك الطائعين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وصل اللهم على الكرام الكاتبين وعلى آل طاعتك وعبادك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. اللهم آت أهل بيت نبيك أفضل ما آتيت أحدا من بيوت المرسلين وجزي أصحاب نبيك محمد أفضل ما جزيت أحدا من أصحاب المرسلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصالحين والصالحات والقانتين والقانتات الأحياء منهم والأموات واغفر لنا معهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك بجلال وجهك ونور عظمتك أن تصلي أنت وملائكتك على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخليلك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على حد من خلقك إنك حميد مجيد. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, jemput sama-sama kita membaca ya surah Fatir ayat 36 hingga 39. Muka surat 436. 438 ya, 438 insya-Allah. Baik, sama-sama kita baca. Baca kuat-kuat kat rumah masing-masing ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل
أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا صدق الله العظيم. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka, nescaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mahu berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Sesungguhnya Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Sahabat-sahabat sekalian, ya, ini cerita tentang bagaimana orang yang kafir kepada Allah. Dan kita mengambil pengajaran supaya kita tidak terjebak ya kepada azab, ya kepada kemudaratan dan keburukan yang seumpama ini yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla bahawa mereka terpekik terlolong. Siapakah mereka? Orang-orang yang Allah humbankan dalam api neraka Jahannam kerana kekufuran mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, semalam kita bincangkan macam mana, subhanallah. Tidak ada yang masuk neraka kecuali, ingat, Allah Maha Adil. Allah tidak pernah menzalimi sesiapa pun. Sebab itu langkah-langkah orang nak masuk neraka ni, sampai tahap tuan-puan sekalian, ya, malaikat yang jaga neraka, bahkan neraka itu sendiri marah kerana marahnya. Kenapa? Sebab nak nanya beberapa soalan. Jadi soalannya apa yang ditanya? Telah kita sebutkan semalam. Soalannya adalah awalam nu'ammirkum ma yatadhakkar. Yang seumpama itu. Kalau ikut pada ayat ini, Allah yang mengatakan, bukankah kami telah memanjangkan usia kamu? Ya, dan kemudian bila kita lihat kepada tafsirannya tuan-puan sekalian, ya, tidak ada seorang pun yang masuk dalam neraka Jahannam itu kecuali penjaga neraka bertanya kepada mereka, kamu ni tak ada orang datang bagi peringatan ke? Tak ada orang datang bagi peringatankah kepada kamu? Ini disebutkan dalam surah Al-Mulk yang kita baca semalam, ya, pada ayat 8 hingga 9. Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepada kamu di dunia? Sebelum masuk neraka tu, penduduk neraka kata apa? Benar, dah datang dah orang yang bagi peringatan. Tapi kami yang mendustakan peringatan tersebut. Kami yang kata kamu ni buat olok-olok je. Kamu ni mengada-ngada je. Ya, mengada-adakan sesuatu saja. Maknanya apa? Masuk neraka pun biar puas hati. Orang yang masuk neraka tu, dia tak masuk neraka kecuali dia tahu memang kena puas hati ya masuk neraka. Sebab apa? Peringatan dulu aku tak ambil kisah. Telah datang kepadaku pemberi peringatan, tapi aku tak ambil kisah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian,
Allah nak menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang kafir. Dan pada ayat yang ke-39 Allah menyebut, Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Allah lah yang telah menjadikan kamu sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Maknanya sahabat-sahabat sekalian, kita ada kerja. Kita ada tanggungjawab. Kita ada amanah. Ya? Dan kita kena tahu apa kerja kita di atas muka bumi ini. Kalau tak, kita akan hanya berpada bila orang tanya, kamu ni siapa? Kamu ni kerja apa? Kita tak pernah ada idea untuk mengatakan bahawa saya adalah khalifah Allah. Sebaliknya jawapan kita sekadar, oh saya ni misi, nurse. Oh saya ni guru. Oh saya ni businessman. Ya, lalu orientasi pemikiran kita sebatas kerja-kerja itu sahaja. Dan jangan lupa, kerja itu boleh menjadi satu juzuk daripada pengertian khalifah di atas muka bumi. Kalau kena niatnya, kalau kena caranya dari segi syariatnya, insya-Allah ia juga merupakan salah satu daripada agenda kita sebagai khalifah. Tapi yang Ustazah maksudkan, kalau kita tidak pernah dapat melihat gambaran makro kehidupan kita yang lebih umum, yang lebih luas, kita tak nampak bahawa Allah menjadikan kita sebagai khalifah. Penting ataupun tidak sahabat-sahabat sekalian melihat kepada gagasan yang besar ini? Jawapannya amat penting. Amat penting. Orang yang melihat kehidupan sebatas satu wawasan yang kecil, wawasan peribadi, ya, gagasan peribadi dibandingkan dengan orang yang melihat kehidupan dengan gagasan yang besar. Ya, wawasan yang besar. Apa dia? Sebagai khalifah. Ya, bila sebut sebagai khalifah, maknanya kita berperanan untuk mengajak manusia seramai mungkin ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Duduk tertib atas dunia ni. Beradab atas dunia ni. Jangan lupa dunia ini ada pemilik dan penciptanya. Ya, jangan lupa bahawa kita ni menumpang saja atas muka dunia ni. Lalu jangan nak buat pandai sendiri. Kena taat kepada perintah Allah. Ya Allah suruh kena buat, ya Allah larang kena tinggalkan. Kenapa? Kita numpang saja atas muka bumi Allah. Allah Maha Kuasa, kemurkaannya maha hebat, maha dahsyat. Seperti mana tuan-puan kita yakini bahawa keampunan dan rahmat Allah juga seluas-luasnya. Jadi kena faham. Ya, dan bila kita sangat menyedari aku ni khalifah Allah. Subhanallah tuan-puan, bila gagasan kita besar, kemampuan kita juga insya-Allah makin meluas. Ya. Yang kita kena faham maksud ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Keluasan, kemampuan itu yang Allah berikan kepada kita. Ya, keluasan itu sangat terkait tuan-puan sekalian dengan gagasan kita sendiri. Macam mana kita nak faham hidup ni? Sebagai contoh ya, bila kita faham, oh saya hidup ni bukan untuk diri saya sendiri. Tapi saya hidup ni adalah untuk menolong agama Allah. Sebaik saja tuan-puan, gagasan hidup kita adalah untuk menolong agama Allah, nanti tengok apa akan berlaku. In tansurullaha yansurkum. Sekiranya kamu menolong agama Allah, segala urusan kamu Allah akan tolong kamu. Letak saja gagasan dalam hidup, nak tolong agama Allah, nak bantu agama Allah, nak menegakkan segala-gala yang datang daripada Allah, syiar Allah, syariat Allah, ya hukum hakam daripada Allah. Pendek kata nak bawa manusia untuk taat kepada Allah, nanti tuan-puan akan lihat perubahan dalam hidup masing-masing. Sebenarnya benda ni Ustazah nak kongsi dalam seminar tajdid. Ya, tapi tak apa, kita bagi hint dulu. Ya, nanti kita akan perhalusi lebih dalam lagi secara lebih sistematik dalam seminar tajdid pada bulan 8 ini insya-Allah. Letak saja gagasan hidup untuk menolong agama Allah setiap saat dan minit, tuan-puan akan tengok apa yang berlaku dalam kehidupan tuan-puan insya-Allah. Ya. Kita akan masya-Allah subhanallah tuan-puan sekalian, ya. Dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Antara perkara yang sangat penting, Allah bantu kita apa? Allah bantu untuk kita menjaga masa dan umur kita dengan sebaik-baiknya. Kita ambil contoh ya tuan-puan sekalian, Usamah bin Zaid. Seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Usamah bin Zaid telah memimpin pasukan tentera Islam. Bila sebut pasukan
tentera Islam, ya, maknanya pejuang-pejuang Islam, mereka ni menolong agama Allah pastinya. Ya, tuan-puan, menolong agama Allah, menolong Allah dan Rasul. Dalam arti kata yang kena difahami lah, ya. Bukan maknanya kita faham, Allah ni kena ditolong ke? Tak, tuan-puan, ya. Allah Maha hebat, Qayyum, Hayyu Qayyum. Tapi maksud menolong agama Allah sebenarnya adalah rezeki kita. Jangan bayangkan itu bebanan. Aduh, beratnya ustazah nak tolong agama Allah. Dia nak tolong tegakkan agama Allah, nak ajak manusia ke jalan Allah, nak amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan pandang itu beban, tapi pandang itu rezeki. Setiap langkah yang kita buat, setiap kerja yang kita buat, setiap perkataan yang kita ajak manusia ke jalan Allah, semua rezeki kita belaka. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah merezekikan kepada kami. Kami tak layak pun sebenarnya, tapi Engkau rezekikan. Kerana maha pemurahnya kamu. Kerana maha baiknya kamu. Ya, jadi tuan-puan sekalian, tengok apa yang berubah, luar biasanya benda yang berlaku ketika mana gagasannya besar. Tadi dia sebut dalam ayat tadi, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Jangan ikut perangai orang kafir tu. Ya, mereka tu memanjang tak sempat je nak beramal. Memanjang tak sempat je nak berfikir. Walaupun peringatan telah datang, mereka ada mata boleh melihat, mereka ada telinga boleh mendengar. Ya, mereka ada akal boleh berfikir. Tapi mereka tak pernah ada masa untuk bertanya tentang hakikat kewujudan diri mereka dan hakikat pencipta. Jangan ikutlah perangai itu. Kita ada kerja besar. Apa kerja besar kita? Khalifah di atas muka bumi. Berbalik kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu an, telah memimpin pasukan tentera Islam. Tuan-puan tahu umur berapa Usamah bin Zaid memimpin tentera Islam? Usianya baru menginjak 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun tuan-puan. Ya. Puas lagi nak nyuruh anak tu solat jemaah masjid. Ya, puas lagi nak suruh anak solat jemaah. Puas lagi nak menyuruh anak kita umur 16 tahun carilah ilmu. Ya. Subhanallah, 16 tahun kita tahulah kualiti zaman hari ni 16 tahun macam mana. Tapi Allah telah memberikan amanah kepada Usamah bin Zaid untuk memimpin tentera Islam. Usia berapa? 16 tahun. Masya Allah. Terbayang kat kita ya. Seorang laki-laki yang benar-benar ada kelakiannya. Ya, kepahlawanannya. Tapi ini bukan pahlawan bangsa tuan-puan. Bukan pahlawan nasionalisme ni. Ini pahlawan tentera yang menjaga agama Allah. Allahu Akbar. Ya. Bahkan Nabi SAW ia memberikan pasukan sahabat yang besar dan pasukan itu layaknya dipanggil sebagai pasukan elit. Jadi pasukan elit tu telah dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Umurnya berapa? 16 tahun. Nabi SAW bersabda, maksudnya dalam hadis Bukhari tuan-puan, dia yakni Usamah layak dan mampu untuk memimpin. Subhanallah, ketika itu usia Usamah 16 tahun. Dalam pendidikan sahabat-sahabat sekalian, kalau kita dapat mendidik diri kita ataupun anak-anak orang lain terhadap kesedaran, kefahaman dan penghayatan bahawa hidup kita sebagai khalifah Allah, ya, ada tanggungjawab ya untuk memakmurkan bumi ini dengan segala apa yang diredai oleh Allah, manfaat untuk manusia dengan keredaan Allah dan sebagainya, maka ini adalah langkah kita bergerak kepada keadaan yang lebih hebat dan lebih luar biasa lagi. Kalau orang lain umur 16 tahun, sibuk pasal nak tukar handphone, ya, sibuk pasal nak letak apa namanya ya, kalau kita ada handphone tu nak letak apa, subhanallah, terlupa ustazah dah nama dia ya. Nak letak background apalah dekat kita punya handphone ni, sibuk pasal tu je. Ya, nak pakai tema apa untuk handphone kan, wallnya apa segala. Allahu Akbar, cerita tu je, duduk sejam memilih nak letak gambar apa. Orang dah pimpin pasukan tentera dah, ya. Dan kemudian kita lihat sahabat-sahabat sekalian, Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi pengarang kitab Riyadhus Salihin. Tuan-puan tahu tak umur berapa Imam Nawawi ni meninggal dunia? Ya, Imam Nawawi meninggal dunia usia 40 tahun. Dan beliau tidak kahwin
tidak menikah. Ya, tak sempat nak kahwin. Ya, bukan menolak perkahwinan, tidak. Tapi qadarullah, itulah kehidupan Imam An-Nawawi, tidak kahwin. Bahkan ada yang mengatakan kenapa beliau ini tak kahwin? Sebab beliau takut menyalahi hak orang lain, kerana beliau memberikan tumpuan yang sangat hebat dalam menuntut ilmu. Jadi dalam tempoh usia 40 tahun tu sahabat-sahabat sekalian, Imam An-Nawawi telah mengarang buku tidak kurang 500 buah buku. Tak sempat nak fikir kahwin. Ya, tak sempat. Bimbang nanti tidak dapat memberikan hak yang sewajarnya. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Tapi nak bagi tahu, tumpuan Imam An-Nawawi sampai boleh mengarang kitab 500 buah. Usia 40 tahun. Kita usia 45 tahun. Tak tahu kitab ke apa, nak baca kitab Imam Nawawi pun tak sempat. Bukan suruh buat kitab baru. Bukan suruh hasilkan kitab baru. Nak baca kitab Imam Nawawi yang sedia ada pun, nak hitung 500 buah pun tak sempat dan tak tahu pun apa yang 500. Yang tahunya Riyadhus Shalihin. Anda tahu apa ni, kalian tahu tak bagaimana sahabat-sahabat Imam An-Nawawi itu makan? Jadi Imam An-Nawawi pernah menyatakan, demi Allah, aku ni payah sangat nak makan. Ya, bahkan payah sangat nak tidur. Kerana menulis ilmu, kerana menyelesaikan masalah-masalah ummah yang memerlukan kepada pengkajian hukum dan sebagainya. Ya, sampaikan aku ni kalau tidur tu, sebab apa tertidur? Sebab sampai rebah nak tidur. Maknanya entah mengarang kitab, entah merujuk kitab tu sampai tak sedar, tahu-tahu tertidur. Nama nak macam kita, nak elok-elok bentang cadar, ya, nak elok-elok, maknanya bersiap-siap lah nak tidur tu macam kita, tak ada. Maknanya tertidur, ya. Sampaikan pernah kalau bab makan tu, ibu Imam An-Nawawi ni berkata kepada beliau, wahai anakku, aku telah menyiapkan makanan, ya, untuk kamu. Lalu beliau menjawab, wahai ibuku, aku nak menyiapkan sikit lagi lah ilmu aku ni, ya, nak siapkan lagi. Jadi akhirnya mak Imam An-Nawawi datang, suapkan makanan tu, ya, suapkan makanan. Kemudian bila azan subuh, bila azan subuh berkumandang, dan beliau pun dah solat apa semua, pergi balik kat mak dia pun tanya, wahai ibuku, mana makanan tadi? Jadi mak dia jawab, aku dah suap dalam mulut kamu. Ya, aku dah suap dalam mulut kamu. Jadi Imam An-Nawawi pun jawab, Allahu Akbar, aku benar-benar telah disibukkan dengan ilmu ini. Ya, jadi tengok macam mana tuan-puan, kalau bab-bab makan ni sampai tak sedar pun, tak perasan pun. Ya, maknanya ya Allah ya Tuhan, subhanallah. Berbeza sangat. Kita nak faham kat mana, kenapa berbeza ni? Kenapa berbeza sangat? Ya, jadi kena memahami sahabat-sahabat sekalian, seperti mana ayat yang kita baca tadi, ya. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Ya, jadi bila kita faham tentang gagasan yang besar ini, memang berlaku perubahan yang besar dalam hidup kita. Jangan ikut keadaan orang-orang kafir. Orang-orang kafir terus menambah kekufuran mereka. Dan bertambahnya kekufuran mereka, bertambahlah kemurkaan Allah kepada mereka dan bertambahlah kerugian hidup mereka. Ya, macam yang kita tengok sekarang tuan-puan sekalian, Masya Allah. Tipu daya orang kafir kepada kita umat Islam, ya, sangat dahsyat. Tengoklah dunia hari ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan Ustazah nak bagi juga satu kuliah Mihrabul Quran yang berkait dengan, ya, keadaan di akhir zaman ini. Tengok macam mana. Ustazah memang percaya tuan-puan, percaya bahawa ini semua yang berlaku dalam dunia hari ini, ya, ini semua adalah kebinasaan tuan-puan yang datang daripada tangan-tangan manusia. Kita bacakan ayat Quran, macam mana kita nak memahami ayat tu? Mungkin dulu kita faham ayat tu dengan cara dululah. Ya, bila Allah sebut bahawa
Ya, kerosakan di atas muka bumi ini berlaku kerana tangan-tangan manusia. Kita tak terfikir tuan-puan, kita bayangkan tangan-tangan manusia ni pukul orang, ya, pancung ataupun bunuh orang, tangan-tangan manusia. Rosakkan apa? Rosakkan buat pembangunan sampai rosak sistem kitaran, ekosistem tu. Kita mungkin hanya boleh sampai tahap tu je menghuraikan tentang tangan-tangan manusia. Ya, kita katalah manusia ni buat pembangunan, sudahnya sampai berlaku banjir besar lah, apa semualah. Kita tu menghuraikan tu ikut pada apa yang kita nampak juga atas muka dunia ni, ya. Tapi sampai hari ni tuan-puan tengok, manusia menggunakan ilmu yang Allah bagi kepada mereka, ini manusia yang jahat-jahat lah, ya. Menggunakan ilmu yang Allah berikan kepada mereka, ilmu sainsnya, teknologinya, segala macam. Untuk apa? Merosakkan dunia ini. Dan kajian mereka tu kajian yang memang sangat dahsyat lah, ya. Maknanya demikianlah kita nak memahami sungguh kerosakan yang berlaku atas muka bumi ini sebab apa? Tangan-tangan manusia sendiri. Tangan-tangan manusia sendiri. Allah Maha Rahmat kepada kita tuan-puan sekalian. Tapi tengok kerosakan yang berlaku, ya Allah. Masuk dalam tubuh badan kita, dalam kehidupan kita, masyarakat kita. Percaya, ustazah percaya. Kerosakan itu datang daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Ya, macam-macam yang dibuat, macam-macam lah yang direka cipta, segala macam tuan-puan sekalian. Itu pandangan ustazah lah, ya, yang ustazah percaya. Sebab kita ni menuju kepada akhir zaman. Ini adalah akhir zaman. Fitnahnya sangat besar. Sebab itu macam-macam kekeliruan, macam-macam perbincangan yang menambah lagi keliruan kita. Berpeganglah kita kepada apa? Tolong guakan iman kita ni dalam hati. Macam kita belajar suratul Kahfi. Ya, kita bukan nak pergi berlari masuk ke dalam gua, ya, ataupun dalam hutan, tapi biarlah kita itu hidup dalam keadaan mengguakan kita punya hati ni. Maknanya apa? Jagalah iman kita baik-baik. Carilah jalan untuk menyuburkan iman kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Berdoalah banyak-banyak pada Allah. Ya, ini adalah zaman fitnah yang sangat besar. Orang kafir ada cara hidup dia. Itulah cara hidup dia, memusnahkan, merugikan manusia, merugikan diri sendiri, dan Allah menambah kemurkaan demi kemurkaan demi kemurkaan kepada mereka. Masya Allah, subhanallah, kita dalam zaman fitnah. Penuh kekeliruan tuan-puan sekalian. Ya, tak tahulah, na'uzubillah, macam mana kalau sampai Dajjal nanti. Ya, tak tahulah, ya Allah, ya Tuhan. Fikirlah banyak-banyak tuan-puan, fikirlah. Bukan saja berfikir, zikir. Ya, fikir dan zikir. Fikir saja sikit otak nanti. Tapi fikir dan zikir maknanya fikiran kita juga biar sesuai dengan pemahaman yang dibawa oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan para ulama. Jadi tuan-puan sekalian, ya, mari kita fahami konsep yang luas ini terhadap apa yang kita bincangkan tentang sebuah kehidupan yang mesti dipenuhi dengan amal soleh. Ya, jangan terus bertangguh-tangguh, jangan kita kerugian, jangan sampai kita ditempelak nanti di akhirat kelak kerana hanya mengharapkan bagilah umur lagi, bagilah kesempatan lagi, sedangkan Allah telah memberikan kepada kita kesempatan yang sewajarnya, ya, untuk kita memperolehi sebuah kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Satu lagi saya kongsikan tuan-puan, ya. Contoh, ya, Imam Abu Yusuf, murid kepada Imam Abu Hanifah. Dia ini Allah uji dengan penyakit sawan, epilepsi, ya. Jadi ada beberapa keadaan, kadang-kadang datang penyakit tu, jadi beliau tak sedar. Tapi bila beliau sedar je daripada penyakit tu kan, langsung bercakap, langsung berkata, okey, kita diskusikan masalah ummah ini yang nakkan satu penjelasan tentang masalah menunaikan haji. Ya, jadi sahabat, jadi murid-murid kata, wahai Syekh, bukan sekarang waktu nak berdiskusi, kamu baru je sedar daripada sawan, daripada sakit. Lalu beliau menjawab, beliau kata apa? Demi Allah, seandainya umurku tinggal beberapa saat saja lagi, namun masih dapat aku manfaatkan umur itu untuk membantu seorang Muslim yang berkhidmat kepada Islam, maka aku pasti akan lakukan. Jelas ya apa yang disebut tadi. Kalau aku dapat memanfaatkan sesaat pun waktu yang masih ada dalam hidup aku untuk bantu seorang Muslim berkhidmat kepada agama Allah. Ini gagasan tadi, ya tuan-puan. Berkhidmat kepada agama Allah,
aku akan lakukan. Kita kalau nak buat apa-apa untuk tolong agama Allah ke nak buat kebaikan kadang-kadang kena masa yang betul-betul. Nantilah, tunggu masa yang terluang lagi, betul-betul bersajak-sajak kita ni kan kalau nak buat amalan bersajak lama sangat, panjang sangat. Bagi mereka tuan-puan yang memahami konsep gagasan ummah tadi, khalifah tadi, asal ada kesempatan, semua nak digunakan, ya. Ibnu Rajab rahimahullah tuan-puan sekalian mengatakan, alhamdulillah saya telah menulis dengan kedua jari ini 2000 jilid. 2000 jilid, ya. Dengan dua jari ini, maknanya dengan tangan jari jemari inilah Ibnu Rajab dalam hidupnya telah dapat menghasilkan alhamdulillah 2000 jilid. Jadi tuan-puan sekalian, ya, sama-sama kita renung, berdoalah mohon keberkatan waktu daripada Allah Azza wa Jalla, keberkatan umur, keberkatan masa. Ya, insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, kita berjumpa lagi pada pagi esok insya-Allah dengan tajuk yang lain, ya, melihat kepada ayat-ayat yang lain. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberikan kita, ya, keampunan dan redha kepada kita insya-Allah, ya, melindungi kita daripada segala bentuk kemudaratan, ya, dan juga kejahatan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ya, jemput apa yang ada insya-Allah, memberikan sumbangan kepada Yayasan Integrasi Al-Huffaz yang kita mensasarkan, ya, memberikan kepada lebih kurang 21 NGO yang berada di bawah yayasan, ya, untuk kita berikan dana supaya mereka dapat benar-benar menyampaikan, ya, sumbangan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan ini dipantau sendiri oleh Ustazah dan juga Dr. Azhar, ya, kepada semua yang memohon sumbangan daripada NGO-NGO yang ada, kami memang nakkan lengkap, ya, nama-nama sasaran, ya, di mana lokasi dan sebagainya supaya dapat kita berikan sumbangan tu meluas kepada yang memerlukan. Adapun di pihak kami berdua sendiri, kami mensasarkan, ya, memberikan bantuan kepada ahlul Quran, ya, kepada orang-orang yang terlibat dengan institusi Quran, hafiz-hafizah Quran, guru-guru Al-Quran yang sebenarnya tak berbunyi pun, ya, waktu PKP ni, waktu pandemik ni senyap, tak bunyi pun, tak ada dengar pun cerita mereka ni susah ke apa. Ya, bahkan kita tengok dari sudut sumbangan juga pun, ya, macam peruntukan pun siapa pun tak tahu. Ada maknanya yang dikhususkan kepada golongan inilah, ya. Jadi kami ambil inisiatif tuan-puan sekalian, kita cari mereka. Ya, mereka mungkin tak meminta-minta tapi kesian tuan-puan. Ya, kita cari mereka. Mereka lama dah tak terima gaji, ya, tak ada allowance apa-apa, ya, sebab yalah anak murid pun duduk kat rumah masing-masing, PDPR. Kadang-kadang sistem mereka pun PDPR pun tak setara mana. Jadi nak dibantu, nak dimudahkan urusan-urusan mereka supaya muka bumi ni tuan-puan sekalian jangan terhenti orang baca Quran, hafiz-hafizah Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, ya. Jangan lupa sahabat-sahabat, sahabat mihrab, kita ni pejuang Al-Quran insya-Allah. Mudah-mudahan Allah menerimanya. Jadi silakan bersama-sama dengan kami Yayasan Integrasi Al-Huffaz. Jazakumullah khairan katsira. Allah lah yang mengganjari dengan sebaik-baiknya. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah.
Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah,
kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia.